Kita sambung hadis yang ke 1588 muka surat 749, bab zikir dan doa. Kita telah baca 4 hadis pada kuliah yang lepas, yang mana keempat-empat hadis ni berkenaan dengan kelebihan zikir lah. Kelebihan zikir lah. Hadis yang kelima dah, tajuk malam ni hadis yang kelima, dan seterusnya ada ada 5 hadis lagi dah. 5 hadis lagi berkenaan dengan zikir dah. Dan 5 hadis ni contoh lafaz zikir, lafaz khusus berkenaan zikir, yang mana disebut bilangnya berapa kali dan kelebihannya. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung semula lah kuliah selepas kita paksa berhenti kerana perintah kawalan pergerakan. Jadi kita ambil lah masa dan peluang ni untuk mendengar hadis-hadis dan ilmu lah. Bukan semua peluang ni ada pada kita sebenarnya lah. Kan hatta mari masjid pun tak. Masjid pun kadang-kadang tak ada halangan dan ada sekatan menyebabkan kita mari. Jadi kita gunakan waktu yang lapang ni, waktu yang diberi peluang ni untuk kita betul-betul melakukan ibadat kepada Allah dan kita ambil ilmu dah. Hadis yang ke 1588 dah. Wa ana Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, muttafaqun alaih. Riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksud perkataan ni, ucapan ni ialah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah dah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar kecuali Allah. Kecuali Allah sahaja dah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya sahaja seluruh kerajaan. Walahul hamdu, dan segala-gala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia sahajalah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sesiapa yang mengucapkan, sesiapa yang membaca zikir ini, Nabi kata 10 kali 10 kali baca, ulang 10 kali, maka pahalanya, ganjarannya kana kaman a'taqa, sebanyak 10 kali, maka sama sahaja seperti dia merdekakan 4 orang keturunan Ismail. Sebab sama seperti dia merdekakan hamba 4 orang daripada keturunan anak Nabi Ismail. Muttafaqun alaih. Jadi ni lafaz yang pertama lah.
yang lafaz yang khusus yang pertama disebut dalam tajuk ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok yang pertama sekali, kenapa besarnya fadilat dan kelebihan zikir ni? Kenapa besar dan agungnya fadilat kelebihan zikir ni? Kerana makna dia lah. Ini lafaz tauhid ni, la ilaha illallah ni tauhid. La ilaha illallah ni lafaz tauhid. Lafaz mengucap dua kalimah syahadah pun la ilaha illallah juga. Kamu dia tambah hai belakang wahdahu la syarikalah tu untuk menguatkan lagi, untuk menegaskan lagi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab tu ada kelebihan baca qul huwallahu ahad, baca ayat kursi, bukan semata-mata kerana baca surah tu ataupun ayat tu, tapi kerana makna yang terkandung dalam pengertian surah tu dan ayat tu. Jadi kita baca ni dengan faham makna lah, dan kita mengikuti, mengamalkan tuntutan dari lafaz ni. Kalau kita sebut saja la ilaha illallah, kita sendiri tak percaya atau tak faham, atau kita sendiri kontradik, kita sendiri lawan dengan perkataan yang kita sebut, tak ada kelebihan apa? Ada kelebihan? Tak ada kelebihan apa? Sebab tu zikir ni perlu kepada faham dan perlu kepada penghayatan. Bukan saja mengucap dengan mulut saja dah. Kena faham. Jadi dalam kitab Amba ni dia syarah sikit makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ni menafikan pengabdian diri ibadat daripada selain daripada Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan selain daripada Allah. Sesiapa sekalipun, siapa dia sekalipun, bukan maksud la ilaha illallah tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali Allah. Tak betul tu. Sebab orang musyrik pun percaya gitu juga. Kalau hanya mengakui Allah sahaja pencipta, maka orang kafir pun juga, orang penyembah berhala juga percaya pencipta hanya Allah. Jadi akidah la ilaha illallah ni kita percaya hanya Allah pencipta, dan Allah sahajalah berhak disembah. La ilaha illallah. Itu panjang lebar lah. Kalau tengok pada Quran, alla ta'budu illallah, jangan kamu sembah kecuali Allah. Ya ayuhan nas taqu rabbakum dah. Banyaklah ayat Quran dah. Semua sekali menunjukkan la ilaha tu tidak ada Tuhan yang disembah. Bukan sahaja mengakui rububiyah, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai apa dia, memberi rezeki, tapi juga mengakui Allah sahaja yang berhak disembah, berhak dipuja dah. Tauhid inilah tauhid yang Allah utus ke Rasul-Rasul, dan tauhid ni jugalah Tuhan turunkan kitab-kitab. Katanya Al-Wazir ni dia syarah pada hadis ni, dia kata maksud ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni ialah kamu meyakini kalimah ini mengandungi kufur dengan taghut. La ilaha, semua Tuhan yang disembah lain tu tak ada berlaku. Kita ingkar belaka, kita nafi ke belaka dah. Dan maksud ni juga illallah, maksudnya kita hanya beriman kepada Allah, percaya Allah sahaja yang layak disembah. Jadi ulama telah sepakat bahawasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, ucap saja, dia tidak beramal dengan tuntutan la ilaha illallah, dia kata la ilaha illallah tapi dia sembah, dia puja orang lain. Pertama dia tak faham, dia ucap dah la ilaha illallah tapi tak faham. Yang kedua, dia buat lawan bagi makna la ilaha illallah, dia pergi puja, meneruskan pemujaan dia dah. Maka orang ni sepakat ulama masih diperangi, dia masih diperangi, kerajaan masih ambil tindakan pada dia, dan kita boleh perangi dia lah. Orang yang ajaran sesat pun dia sebut la ilaha illallah juga.
Orang sebut dia sesak dah. La ilaha illallah juga. Tapi tak faham makna la ilaha illallah. Dia buat muka lain. Dia pergi puja tu guru dia ke, dia puja muka lain ke. Jadi salah perbuatan dia tu bercanggah dengan ucapan dia la ilaha illallah. Jadi Islam ni berasal daripada kalimah ni lah. Dan perkara yang pertama yang perlu diimani ialah syahadatu alla ilaha illallah. Sebab tu rukuk Islam, nak masuk Islam ni kena mengucap dulu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang tu sekadar tahu sahaja, tahu Allah sahaja yang mencipta, Allah bagi rezeki, dia tak mengucap, tak usah mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tak usah Islam lagi, walaupun dia tahu dah pun. Dia kaji dah, dia faham, tapi dia tak usah mengucap, maka tak Islam lagi dia orang itu. Jadi dengan ucapan la ilaha illallah sahaja, darah dia terpelihara, harta benda dia terpelihara. Tak boleh kita pergi bunuh dia, rapah harta tak boleh. Sebab apa? Sebab dia telah maksum, terpelihara darah dia dengan nyawa dia. Jadi huraian kita panjang lebar la ilaha illallah ni, maksud dia nya tauhid tidak memadai setakat tauhid rububiyah sahaja. Kalau setakat mengakui Allah pencipta, Allah bagi rezeki, Allah mati menghidupkan, tak ada lagi dah, tak ada. Tapi setengah orang dia cukup dengan tauhid dia. Sebab tu walaupun dia percaya Tuhan yang mencipta, dalam masa yang sama dia percaya kepada tangkar-tangkar lah, percaya kepada azimat-azimat lah, percaya kepada macam-macam lah, buruh hantu lah, percaya kepada sia lah, macam-macam lah. Sebab apa? Sebab tak jelas dia punya akidah dia la ilaha illallah. Okey, itu yang pertama lah, berkenaan dengan makna dan pengertian. Sebab apa kalimah ni besar dah. Yang kedua, kalimah yang besar agung ini bila diucapkan oleh seorang hamba yang Muslim waktu pagi 10 kali dah. Maksudnya dalam hadis kita baca ni umum, tak sebut pagi ke petang ke malam ke. Panggil zikir mutlak, dia panggil mutlak. Mutlak ni maksudnya bila masa pun boleh baca. Tengah hari ke, tengah malam boleh baca belakang. Tapi ada hadis lain yang mentakyidkan, yang menetapkan bahawasanya zikir ni dibaca 10 kali waktu pagi lepas subuh dan 10 kali waktu petang. Ni bila ucapan ni disebut waktu pagi 10 kali dan petang 10 kali, sebagaimana dalam kitab Musnad Imam Ahmad, man qala idza shalla subha, sesiapa yang mengucapkan kalimah ini selepas daripada sembahyang subuh, la ilaha illallah asyar marrat 10 kali, maka menyamai dia mendahkakan 4 orang hamba. Dan kalau dia mengucapkan selepas maghrib pun pahalanya sebegitu juga dah. Jadi boleh baca bila-bila masa, tapi dituntut juga lebih-lebih lagi bila selepas maghrib dengan selepas subuh dah. Dalam hadis ni pahala dia nya seperti mendahkakan 4 orang hamba dari kalangan Banu Ismail, anak cucu Nabi Ismail, orang Arab lah. Apa dia sebut Banu Ismail dah? Nak rakyat kepada kita dia kelebihan orang Arab ni, anak cucu Nabi kan ada. Allahu Akbar. Ada ustaz Arab ni dia masuk diskusi lah, kau tahu lah kau nama dia nya malah sebut hamba dia. Jadi ada orang tak puas hati, dia kata hamba-hamba lah, hamba kelik negeri dia lah. Kan tak betul kan. Jadi ada bau-bau dipanggil asabiyah, lah. Bangsa apa sekalipun tak boleh kita hina kalau dia Islam. Lebih-lebih bagi orang Arab, memang Tuhan pilih orang Arab jadi Nabi Rasul. Memang Tuhan pilih di kalangan mereka. Dan hadis akhir zaman pun Tuhan sebut Syam, Islam ni bangkit di Syam.
di Jordan, di Palestin, dah, di Syam. Kerana jadi kita kena ingatlah jasa besar orang Arab ni. Mereka ni Tuhan pilih orang yang jaga agama ni, orang yang menyebarkan agama ni, dan kepimpinan agama ni. Walaupun kelemahan tu ada, semua dia pun ada, tapi Tuhan pilih mereka. Kerana sebab Nabi sebut sini seperti mendehkakan 4 orang di kalangan Banu Ismail. Maksudnya mendehkakan hamba hak bukan Banu Ismail dengan mendehkakan hamba Banu Ismail lebih besar, lebih mahal dan lebih bernilai mendehkakan Banu Ismail lagi. Lebih bernilai lagi dah. Hamba pernah duduk di luar negara lah. Pakistan, negara sepadan tu, Afghanistan dah. Mereka cukup menghormati. Sebab apa mereka kata? Mereka orang Arab ni anak cucu sahabat Nabi. Dah. Orang Arab ni anak cucu sahabat Nabi. Mereka ni anak cucu sahabat Nabi. Keturunan sahabat Nabi. So, keturunan Nabi ke atau keturunan sahabat Nabi? Bukan main-main orang. Kena. Memperjuangkan kebenaran lah maksudnya lah. Jadi yang akhir sekalinya dalam hadis ni, apa dia menyatakan tentang kelebihan zikir, yang mana zikir ni asas kepada Islam dan asal kepada Islam dah. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita tengok, kita balik zikir-zikir waktu pagi petang ni lepas semaya ke, bahkan dari semaya pun banyak zikir ni berkenaan tauhid. Zikir lepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh kan. Siapa dia baca zikir doa tu, Tuhan buka untuk dia lapar pintu syurga. Tuhan ampunkan dosa dia, besar fadilat dia dah. Okey, itu hadis yang pertama dah. Hadis yang pertama, kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikir ni kita boleh amalkan 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas pada maghrib. Berapa 10? Berapa tu 15, 20 dah. Dia gini dah. Kalau kita pergi klinik, pergi hospital, bertemu doktor pakar ke doktor lah. Dah, doktor bagi obat. Doktor kira royak, obat ni makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, makan 2 butir. Saya kata lambat doktor 2 butir ni, makan 4 butir lalu lah. Dah. Kena double lah. Tak boleh. Dan kita kena ikut panduan Nabi SAW. Dia ada zikir hak tidak ada hak. Baca gila orang kali pun tak apa baca dah. Ada zikir Nabi sebut dah bilang ini berapa? 3 kali, 10 kali, 7 kali, dah 4 kali. Ikut hak Nabi royak lah. Kena. Kan tidak panas kena. Tak jadi apa? Tak jadi penawar lah. Jadi dia ada sukat dia lah. Ada sukat dia lah. Okey, hadis yang kedua dah. Ataupun hadis yang ke kitab ni 1549. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah khutat khatayahu wa in kanat mislu zabadil bahr, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maksud subhanallah bihamdi ni maha suci Allah dengan berserta pujian untuknya dah. Siapa dia yang baca subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali dah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Akan diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di laut dah. Hadis muttafaqun alaih. Ni lafaz zikir yang kedua lah dalam kitab kita ni. Yang pertama sekali,
Dalam zikir ni mengandungi tasbih kepada Allah, iaitu menyucikan Allah daripada semua perkara yang tidak layak baginya, kekurangan, keaiban, kecacatan dia serupa dengan makhluk. Kita nafi belaka kita menyucikan Allah daripada semua sekali. Dan zikir yang ringkas ni juga subhanallah wa bihamdihi juga merangkumi, menetapkan segala sifat-sifat terpuji bagi Allah, sama ada pada nama dan sifat-sifatnya yang tinggi. Maka Allah lah Tuhan yang maha hidup, yang sempurna hidupnya, yang tidak didahului oleh tidak ada dan tidak akan berakhir kehidupannya. Jadi wa bihamdihi ni semua sifat kesempurnaan layak bagi Allah belaka. Subhanallah, semua sifat kekurangan tak ada bagi Allah Yang kedua tu makna zikir lah. Makna zikir subhanallah bihamdihi. Yang ketiga, sesiapa yang bertasbih dan memuji Allah 100 kali sehari semalam jadi ucapan ni disebut 100 kali dalam masa sehari. Sesiapa yang mengucapkan 100 kali sehari semalam maka dia akan memperolehi pahala yang besar ini. Apa dia? Iaitu dihapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, walaupun banyak seperti buih di laut. Setengah ulama kata dosa yang diampuni ni ialah dosa kecil lah. Sebab dosa besar perlu bertaubat, tak pada dengan tasbih saja. Ada pun Imam Nawawi kata kalau tak ada dosa kecil, maka zikir ni boleh meringankan dosa besar maknanya ada kelebihan jugalah, walaupun dia tidak nak dia dosa kecil tak ada, dosa besar jadi gengih lah dengan sebab zikir yang kita baca lah. Tapi nak cuci betul-betul dosa besar, nak bertaubat dengan taubat nasuha. Jadi mudah subhanallahi wa bihamdi. Berapa kali? 100 kali. Bila? Tak kira lah masa bila. Pagi ke, petang ke, malam ke. Hak petangnya cukup 1 kali dalam sehari semalam. Subhanallah wa bihamdihi. Berapa minit je? 5 minit, 10 minit tak apa dah. Boleh bawa kereta. Kena. Boleh klik dari masjid bawa kereta sampai rumah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dah habis. Betah 100 kali dah. Itu hadis yang kedua dah. Hadis yang ketiga ataupun hadis yang ke 1590, wa an Juwairiyah binti Al-Harith qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti mundzul yaumi lawazanathunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Akhrajahu Muslim. Ni pun zikir ni sama dengan zikir yang pertama juga, yang kedua juga, cuma ada sedikit tambahan di belakang. Dia hadis Juwairiyah ni sebenarnya ada sambungnya ataupun hadis sebelumnya lah. Jadi dalam kitab ni disebut ringkas sahaja. Jadi kita baca dia hadis yang lengkap barulah kita faham hadis dah. Tamam al-hadisnya hadis yang lengkapnya gini dah. Satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah isterinya Ummul Mukminin Juwairiyah. Kebetulan malam tu lagi dia Juwairiyah binti Al-Harith dah. Ketika Nabi nak sembahyang subuh, Nabi tu rumah dia, Nabi pergi sembahyang subuh. Jadi ketika Nabi keluar nak sembahyang subuh ni, waktu tu Juwairiyah duduk atas semayang dah. Dia sembahyang subuh, kemudian dia pun bacalah zikir. Nabi pergi masjid, Nabi jadi imam dah. Nabi duduk masjid, Nabi zikir-zikir, Nabi keliling rumah tu, Nabi masih dapati Juwairiyah masih ada dekat semayang lagi.
Masih duduk berzikir lagi Juwairiyah. Tak habis lagi. Lama lah dia berzikir. Dah, lepas mai subuh, Nabi semai subuh, Nabi pergi masjid, Nabi baca panjang subuh ni. Nabi zikir-zikir, kemudian Nabi pun klik rumah dia, tengok-tengok Juwairiyah masih lagi berzikir dah. Summa raja'a, kemudian Nabi balik waktu duha ada. Masa cerah lah. Tapi Juwairiyah masih duduk di tempat sembahyangnya dah. Maka Nabi pun tanya, mazilti alal hal, adakah kamu masih berada di tempat aku tinggalkan kamu tadi? Tak habis lagi kau zikir yang tadi lagi ni? Jawab Juwairiyah, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, waktu aku tinggal kamu ni Juwairiyah, aku pergi masjid, aku maya subuh itu email, aku zikir-zikir pas maya. Kemudian lepas maya tu aku baca, nak klik tadi baca zikir ni, aku telah mengucapkan selepas meninggalkan kamu 4 kalimah saja. Dan 4 kalimah ni aku baca 3 kali dah. 4 kalimah dah. Subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati. Ini 4 kalimah dah. Aku baca kalimah ni 3 kali dah. Nabi kata, jika sekiranya ditimbang ucapan yang aku baca dengan hak membaca tadi lagi tu, nescaya sama berat. Zawazat hunna ni sama berat ataupun berat hak aku sebut lagi. Aku sebut betul ya, rekah ya. 3 kali aku sebut, tapi berat hak aku sebut lagi. Banyak pahala ni lagi. Okey, jadi apa dia pengajaran hadis ni dah. Jadi hadis tak baca lagi dah, kita baca terjemah dia. Daripada Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, Juwairiyah kata, qala li Rasulullah bertanya kepada aku, laqad qultu ba'daki, aku telah mengucapkan selepas meninggalkan kamu 4 kalimah. Law wuzinat, jika sekiranya ditimbang kalimah 4 kalimah ni dengan apa yang kamu ucapkan semenjak aku tinggal kamu tadi sampai sekarang baca tak habis lagi ni, nescaya kalimah aku baca tu lebih berat daripada apa yang kamu ucapkan. Apa dia? Iaitu subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan pujian untuknya dah, sebilangan makhluknya, dan redha dirinya, apa dia sukat berat arasnya, dan wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalimah Allah dah. Kalau kita semok dalam zikir maksurat, zikir azkar sabah adalah dah, zikir ni dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang dah. Jadi soalannya, Juwairiyah bertasbih, berzikir panjang, dia berzikir dah. Nabi zikir pendek lah, tapi lafaz lain sikit dah, ada perbezaan dah. Adakah sama pahala? Kalau tengok pada hadis ni, Nabi kata berat atau banyak pahala kalau Nabi sebut lagi. Ini keberkatan sunnah dah. Amila qalilan wa ujira katsiran. Keberkatan bila kita tahu dan beramalkan sunnah ni, walaupun sikit kita buat ikut Nabi, besar pahala dia. Simple je, rekah ya, sebentar baca, tapi pahala besar. Sebab apa? Sebab ni Nabi ajar dah. Dia masalah timur begini dah. Kalau orang tu nazar, lah, dia nak semaya berapa kali? Semaya 1000 kali, 100,000 kali semaya. Tak, 100,000 rakaat lah. Kalau orang tu bernazar, kalau aku ni siap penyakit ke, anak aku sembuh ke, aku bernazar untuk sembahyang sunat 100,000 rakaat. Dah. Jadi dia kata gini, 100,000 rakaat ni banyak ni.
Awak kan? Dia pergi ni, dia pergi semayang Mekah. Mekah pahala dia ganda 100,000 kali. Jadi adakah terlepas nazar dia tu? Soalan dia. Dia tak sama tu, pahala lain, perbuatan lain. Kan? Ataupun orang itu nazar, dia kata gini, kalau aku sembuh penyakit ni ataupun aku dapat apa dia? Dapat projek ni, aku akan baca Quran sebutir Quran. Dia pun memang mikir baca Quran sebutir banyak tu. Gini baca Quran sekali ya. Sudah baca Quran sekali, kira sebutir Quran kot kan. Jadi ada kelepah dengan baca Quran sekali. Tak boleh. Kena baca Quran juga. Kena baca Quran juga. Dah. Walaupun pahala sama, tapi dia nazar tu pun lain tu. Dah. Tu nak wayak apa dia? Perbezaan lah. Lepas tu pendapat ulama lah. Ada lah. Ulama kata boleh dah. Sebab dia kata 100,000 tak mampu ni. Ataupun dia kena tebuh apa dia? Sumpah dia lah. Macam-macam lah. Tapi kebanyakan ulama kata tak boleh dah. Dia kena baca Quran juga. Sampai habis. Jadi dalam kalimah subhanallah wa bihamdihi ini menghimpunkan, menyucikan Allah dari segala kekurangan dan kecacatan dan menetapkan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah Ta'ala dah. Habis kata dia. Kemudian hadis yang seterusnya, yang keempat, ataupun hadis yang ke 1591 ni. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus salihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Akhrajahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Hakim. Kita baca lagi hadis dah. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Akhrajahu Muslim. Hadis yang ke 1591 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang kekal pahalanya dan baik amalannya ialah inilah la ilaha illallah wa subhanallah Allahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Empat kalimah lah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Hadis dikeluarkan oleh Nasa'i dan dikatakan sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percakapan yang paling disukai, dicintai oleh Allah ada 4 dah. Tidak ada apa-apa kesalahan jika kamu memulai dengan mana-mana lah, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kedua-dua hadis ni lafaz yang samalah. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cumanya hak pertama tu dia ada tambahan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, zikir yang kedua ni dia susun subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir pertama tu dia tak susun. Tersusun tu la ilaha illallah wa subhanallah Allahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Zikir yang kedua dia kata, Nabi kata nak mula mana sebut tak apa dah, boleh berlaku. Nak mula dengan subhanallah dulu boleh, alhamdulillah dulu pun boleh berlaku dah. Jadi dua hadis ni kelebihan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Pertama, zikir ni namakan dia al-baqiyatus salihat. Dalam surah Kahfi tu sebut wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi kalau ikut tafsir, al-baqiyatus salihat ni ialah
semua pahala amalan yang kekal, amal soleh yang kekal tu al-baqiyat salihat belaka. Jadi apa Nabi sebut al-baqiyat salihat tu la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Sebab hal ni lah zikir lah apa dia amalan antara al-baqiyat salihat yang paling mudah dan yang paling afdal. Dah duk mana pun kita boleh berzikir, mudah dah, mudah senang dan tidak ada apa-apa halangi. Sehingga orang yang tak mandi wajib lagi pun boleh berzikir, tak ada masalah. Atau boleh baca Quran, tak boleh ya. Dah. Dia boleh berzikir. Dalam keadaan dia tak suci pun boleh berzikir dah. Dalam keadaan dia tak sempurna pun boleh berzikir. Jadi Nabi sebut al-baqiyat salihat ni zikir dah. Subhanallah dah. Yang kedua, fadilat juga zikir ni ialah merupakan ahabul kalam, percakapan yang paling disukai oleh Allah. Jadi bila Tuhan suka kak, oh lah, tak ada lah. Bila Tuhan suka kak, gapo dia kita minta, gapo dia keperluan kita Tuhan akan penuhi belaka dah. Jadi daripada kita duduk saja, kita penuhkan masa kita dengan perkataan sia-sia, ataupun kita duduk ngepek, duduk ngupak, baiklah kita apa dia penuhkan masa kita dah. Lebih-lebih lagi orang sakit, orang dalam kesusahan, orang dalam kelalaian, kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Dalam hadis akhir zaman lah, biar mu kait sikit lah. Dalam hadis akhir zaman, bila sebelum kiamat ni ada peristiwa yang akan berlaku ialah bumi ni akan dilanggar oleh tahi bintang dah. Dengan dentuman yang kuat. Lepas berlaku dentuman yang kuat tu lah akan berlakunya asap dah, ad-dukhan, asap lah. Asap tu lah yang menyebabkan kemarau seluruh dunia ni. Air pun kering, tumbuh-tumbuhan mampu kerah, binatang pun tak boleh nak hidup dah, manusia pun kelaparan dah. Jadi waktu tu makanan habis, stok makanan habis dah. Sehingga Nabi sebut seorang jiran ni sanggup bunuh jiran dia untuk mendapatkan makanan. Dia bunuh-bunuh, lepas tu dia pun tak selongkar makanan, tak ada makanan. Dia ingatkan ada makanan, tak ada makanan. Jadi Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi sebut orang beriman kenyang waktu tu dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Makanan tak ada dah. Jadi besar kelebihan zikir lah. Besar kelebihan zikir. Jadi zikir ni orang beriman sahaja akan melazimi, akan teringat untuk berzikir dah. Manusia lain kan kalau ribut lah, duk topik, duk berapa, tahu ke satu dah. Jadi maksudnya dengan zikir ni Tuhan jaga kita daripada fitnah, daripada huru-hara yang akan berlaku dekat dengan kiamat dah. Jadi kita boleh amalkan, boleh baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ni juga zikir betul dia panggil dah. Zikir ni boleh dibaca bila-bila masa pun. Bila-bila masa boleh baca, tak ada terikat dengan masa gapo dia. Lepas subuh ke, lepas asar ke, lepas zuhur ke, malam ke, siang hari ke boleh baca belaka dah. Jadi ada zikir hak terikat dengan masa, ada zikir tak terikat dengan masa, dia boleh baca berapa kali pun boleh baca dah. Jadi itu sahaja 4-5 hadis yang sempat kita baca pada malam ni. Kesemuanya hadis-hadis berkenaan dengan lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi